Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya nak kongsikan bagaimana kita boleh membina Google Form dengan nama seperti ini, nama kelas, kemudian kita klik dan keluar paparan senarai nama. So sekiranya kita pilih kelas 1 Venus, akan keluar senarai murid 1 Venus. Jadi sebelum tu saya nak kongsikan kenapa pentingnya kita dapatkan senarai nama yang seragam. Di mana yang sebaiknya guru-guru boleh dapatkan nama ni daripada APDM supaya ianya lebih seragam. Jadi saya nak kongsikan sebab apa kita perlu dapatkan data nama yang seragam. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah gabungan gabungan Google Form yang saya kumpul dan saya satukan. Okey, kalau kita tengok kat sini, ada nama Sofia. Okey, ni dari kelas saya, Sofia. Kemudian kita ada kolom attendant, kita ada vocabulary, kita ada complete quiz. So apa dia attendant ni? So attendant ni ialah saya dapatkan data daripada Google Form attendant. Kemudian vocabulary ni ialah daripada Google Form vocabulary. Kemudian completed quiz ni daripada Google Form quiz lah. Okay? Jadi bagaimana saya boleh gabungkan semuanya ni dengan mudah apabila kita menggunakan nama sebenar murid, iaitu nama dari APDM. Okay? So sekiranya cikgu bina Google Form di mana cikgu meminta murid untuk mengisi sendiri, kita tak akan dapat nama yang lengkap seperti ini. Sebab biasanya murid akan data nama lah yang kita peroleh itu akan terdapat banyak versi. Contohnya macam nama tak lengkap, ejaan salah, kemudian huruf kecil, huruf besar, kan? Jadi kalau kita dapat data nama macam tu, kita tak boleh hasilkan data macam ni. Kita tak dapat nak kumpulkan data macam ni. Okay? So kalau kita tengok sini completed quiz ni, saya bina Google Form. Okay? Okay, saya tunjukkan di mana saya gabungkan semua sekali Google Form. Okay, my English class. Okay, so kalau cikgu tengok dekat sini, di bawah ni, warna purple ni menunjukkan ni ialah Google Form. Ni ialah data responses bagi Google Form. So saya ada banyak Google Form yang saya dah bina dan kemudian semuanya saya gabungkan di sini. Okay, saya gabungkan di sinilah. So bagaimana saya boleh gabungkan? Sebab itu saya kata gunakan nama yang lengkap. Maksudnya kita prepare sesiap Google Form kita itu dengan nama murid yang kita ambil daripada APDM. Okay, so terpulang pada cikgu nak buat jenis Google Form apa. Tapi yang penting ialah saya cadangkan kita bina Google Form yang dah siap sedia dengan nama murid supaya kita dapat kumpulkan data dengan lebih organize seperti ini. Contohnya cikgu buat pelbagai quiz kan guna Google Form. Jadi cikgu boleh kumpulkan lah macam saya buat ni. Contoh ni ialah complete quiz ni ialah soalan daripada Google Form, lepas ni vocabulary attendant. Kemudian mungkin dekat sini kolom sebelah saya akan tambah PBD. PBD iaitu from observation, daripada assignment dia orang, saya kumpulkan satu tempat. So saya boleh nilai murid saya secara menyeluruh. So apa yang penting kita dapatkan data nama. Nama dia ialah tepat sama seperti APDM. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, inilah dia. Contoh senarai SMA saya, murid yang dah berjaya siapkan tugasan pertama, kedua, saya kumpul dan saya pun boleh gabung di dashboard saya sini. So mungkin saya akan tambah lagi kolom kat sini tentang assignment, tugas saya yang mereka dah siapkan. So sekali lagi saya ingatkan bagaimana cara mudah saya boleh gabungkan, iaitu dengan nama yang lengkap. Okay. Okay, seterusnya kita terus kepada pembinaan Google Form dengan menggunakan nama yang lengkap. Bagaimana kita nak dapatkan paparan seperti ini. Okay, so jom kita bina sama-sama. Okay, so biasanya saya akan buka di Google Drive.
okay, untuk bina Google Form. Lagi baik kalau kita ada folder sendirilah. Jadi saya akan pilih folder, okay, MySQL TPI. Saya akan buat di share di folder saya sendiri. Okay, contoh di sini. Jadi cara pertama kita nak bina Google Form, kita perlu klik dekat atas ni, sebelah kiri ni, okay, ada sign simbol ni. Okay, so klik dan kita boleh pilih Google Form. Okay, so bila kita bina Google Form, dia akan automatik dia akan muncul di sini lah, dekat folder yang kita bina tadi. Okay, sebagai contoh, sebenarnya saya nak buat soalan untuk tahun 5. Okay, jadi saya pun buatlah mid year midterm assessment. Okay, contoh. Okay, jadi seperti yang saya cadangkan tadi, kita akan buat sama, ada kelas, kemudian nama kelas. So contoh 5 Mercury, dan kemudian 5 Venus. Okey, saya cuba tunjukkan 2 contoh saja. Itu bagaimana kita akan buat seperti ini, soal didik. Maksudnya kita pilih kelas dan keluar nama. Okey, so seterusnya kita sambung. Jadi untuk pergi ke nama yang kita nak untuk kelas 5 Mercury ni, kita perlu bina section. Okey, so cikgu kena tahu sini ialah, atas sini ialah add question untuk tambah soalan, kat bawah sini ialah add section. Ada petak dua ni, so kita klik. Okay, so kita klik. So contoh saya akan buat nama murid 5 Mercury. Okay, so saya akan letak nama Mercury, kemudian kita tambahlah soalan. Bukan soalan sebenarnya, kat sini kita nak murid pilih nama kan, so kita perlu cari nama dari APDM. Okay, so cikgu kena bersedia dengan nama murid lah. So macam saya akan ambil di saya tak boleh tunjuk APDM sebab ada IC maklumat sulit. Jadi saya ambil nama yang sedia ada lah. Okay, saya ambil di sini. Okay, saya akan ambil nama di sini pun saya ambil daripada APDM. Okay, saya ambil daripada 5 Mercury. Okay, contoh. So cikgu tak perlu type satu-satu. Cikgu tak perlu type satu-satu dekat sini. So kita just copy. Ni nama daripada APDM. Pastikan nama daripada APDM. Okay, seterusnya kita tulis kat sini lah name. Okay, kemudian kita pilih multiple choice. Ni supaya kita ada boleh buat pilihan lah, pilih nama di sini. Okay, kemudian kita copy. Yang tadi kita dah copy kan. Ni terpulang. Cikgu boleh tekan tarik. Okay, boleh Ctrl C, ataupun cikgu manual pun boleh tekan right click, kalah copy. Okay, kemudian pergi kepada sini. Okay, ni pun sama. Cikgu boleh tekan Ctrl V ataupun tekan manual paste. Right click, pilih paste. Okay, nampak automatic nama dah masuk untuk 5 Mercury. Okay, seterusnya kita buat pula 5 Venus. So kita just tambah lagi section. Okay, tambah section. So kita letak sini 5 Venus. Okay, kemudian kita tambah soalan. Okay, soalan ialah kita letak nama murid. So name. Okay, kemudian cari pada senarai nama kat mana cikgu simpan. Okay, ingat gunakan nama daripada APDM supaya seragam, supaya senang kita nak analisis. Okay, 5 Venus, copy ataupun Ctrl C, dan kemudian kita tukar kepada multiple choice. Okay, kemudian Ctrl V ataupun right click, paste. Okay, itu dia. Okay, seterusnya ialah kita pergi semula ke sini. Ni saya tunjuk contoh untuk 2 kelas je lah. Okay, so macam mana kita nak buat bila kita klik 5 Mercury, dia akan pergi ke senarai nama 5 Mercury. So trik dia ialah dekat sini, bukan trik, cara lah. So kita akan klik 3 dot button kat bawah sini. Kita akan klik go to section based on answer. Maksudnya ialah kita akan pergi ke section
based on answer, jawapan apa kita pilih kat sini. Kalau kita pilih 5 Mercury, dia akan pergi kat 5 Mercury. Kita kena set lah. So macam ni saya akan pilih go to section based on answer. So 5 Mercury. So kita akan continue to next section. Kita nak pergi mana? Kalau murid pilih 5 Mercury, kita nak suruh dia pergi mana? So kita akan suruh dia pergi 5 Mercury. So itu sebabnya penting. Nama untuk section ni kita namakan 5 Mercury supaya senang kita nak bawa 5 Mercury ni. Okey. Lepas dia pilih, pergi ke 5 Mercury. Okey, kemudian 5 Venus pula. Kita nak bawa dia ke mana? So mestilah kita nak bawa dia ke 5 Venus. So kita akan pilih ke go to section 5. Okey. So maksudnya bila kita klik, dia akan pergi sini. Okey, kita contoh, cikgu boleh preview. Kat atas sini ada butang preview. Cikgu boleh klik. Dan kita tengok. Ini contoh. So 5 Mercury. So based on answer tadi kita buat kan. So macam bila kita tekan 5 Mercury, dia akan bawa kita kepada senarai nama 5 Mercury. Itu dia. Okay. So macam mana kita nak tambah lagi. So kat sini cikgu kena berhati. Kat sini kita kena ubah ni. Kalau cikgu kata continue to next session, dia akan pergi ke 5 Venus. Okay. Kita tambah satu soalan lah. So kita nak tambah satu soalan. Kita kena binalah section lagi satu. Contoh soalan section A. Okay. So kita tambah soalan what is your name? Contoh simple je. Okay, what's your name? Okay, so kita pergi dekat balik dekat atas sini. Okay, kita tengok balik. Okay, first kalau dia jawab 5 Mercury, dia akan pergi ke 5 Mercury. Okay, so now kita pergi sini. Kita pergi ke senarai nama pula 5 Mercury. Then kita nak buat, lepas dia pergi pilih nama dia, cikgu tengok sini. Dekat bawah sekali untuk section ni. Maksudnya selepas dia pilih nama dia, kita nak suruh dia buat apa? So kita tak nak, kalau kita tak ubah sini, dia akan pergi ke 5 Venus. So kita kena ubah. Kita cakap, okay, lepas dari isi nama, pergilah dekat section A. So kita suruh pergi kat section A. Maksudnya bila dia pilih nama di sini, automatic Google Form akan bawa dia kepada section A. Okay, jom kita tengok lagi sekali. 5 Mercury, next. Alia, next. Okay, tu. What is your name? Okay, so kita just tulis nama Syekh. Submit. Okay, selesai. Jadi itulah dia cara bagaimana kita menggunakan, kita membina Google Form dengan menyediakan nama murid supaya senang untuk kita analisis pada masa akan datang. Jadi benda ni kita boleh buat sekali je. Sekali je kita buat. Maksudnya kalau cikgu nak buat kelas untuk satu sekolah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita buat sekali je. Letak nama semua. Dan kemudian bila cikgu nak gunakan Google Form ni untuk contoh untuk soal selidik, untuk quizzes, untuk dapatkan maklumat parent, so kita just make a copy. Contoh macam ni, kita make a copy. So kita dah dapat dah benda yang sama, cuma kita ubah je lah. Contoh saya ubah ni jadi quiz lah, quiz 1. Okay, so share. Okay, so dia akan pergi dekat folder yang kita bina tadi tu. Kalau kita tengok dekat Google Drive kita, ni yang midterm ni yang baru saya buat tadi. Kemudian quiz 1 ni ialah copy daripada midterm assessment ni. So tu pula pada cikgu kalau ni. Okay, yang penting senarai nama kita dah ada. Kita boleh gunakan berulang kali. Okay, so itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekiranya cikgu ada cadangan ataupun penambahbaikan, cikgu boleh PM saya di Telegram. Saya akan share link Telegram saya di description. Okay, sekian sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.